Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan membentangkan tentang pendahuluan bagi kerja kursus kami. Baiklah, disebabkan pandemik COVID-19, negara-negara yang terjejas terpaksa mengambil tindakan proaktif bagi membendung penularan virus tersebut. Negara Malaysia tidak terkecuali daripada dijangkiti oleh wabak yang berasal dari daerah Wuhan, China ini. Dalam usaha untuk memutuskan rantaian penularan COVID-19, pihak kerajaan telah menguatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang bermula pada 18 Mac 2020 dan masih diteruskan sehingga kini. Kesan daripada pengisytiharan PKP termasuklah arahan supaya para pekerja bekerja dari rumah, pembelajaran secara atas talian bagi semua peringkat pengajaran, dan arahan supaya rakyat Malaysia kekal berada di rumah jika tiada urusan penting. Kebanyakan urusan harian kini sudah beralih tempat ke rumah masing-masing. Kerja kursus ini akan mengkaji kesan pengisytiharan PKP terhadap kadar penggunaan elektrik di negara kita, terutamanya di kawasan perumahan. Daerah dan kawasan perumahan yang terpilih berdasarkan tempat tinggal ahli kumpulan kerja kursus ini. Mengenai pernyataan masalah mengenai topik jumlah peningkatan tenaga elektrik yang mendadak semasa pandemik COVID-19. Dari aspek ekonomi, ia menyebabkan sebahagian industri terjejas manakala sebahagian lagi mengaut keuntungan berlipat kali ganda berikutan pandemik yang melanda. Lantas, penggunaan platform media sosial menjadi pilihan rakyat Malaysia bagi meluangkan masa justru meningkatkan kebergantungan terhadap gadget elektronik. Hal ini kerana aplikasi seperti Instagram, Facebook dan juga Twitter menjadi media sosial utama bagi rakyat untuk mendapatkan informasi-informasi terkini dan juga sebagai platform perniagaan. Selain itu, dari segi aspek sosial, berlaku perubahan secara langsung terhadap gaya hidup masyarakat Malaysia akibat pengangguran dan desakan hidup. Hal ini kerana ramai rakyat Malaysia yang telah diberhentikan pekerjaan. Lantas menyebabkan masyarakat cenderung untuk terperung di dalam kediaman masing-masing. Terlalu kerapnya berada di rumah menyebabkan berlakunya peningkatan penggunaan tenaga elektrik. Dari aspek kesihatan, terlalu kerap menggunakan peralatan elektronik sehingga terlalu leka dan tidak mengambil berat mengenai hal lain. Hal ini terutamanya ditujukan bagi golongan muda kerana mereka sering menghabiskan masa dengan bermain permainan video terlalu lama dan berterusan. Hal ini bukan sahaja akan meningkatkan penggunaan tenaga elektrik di tempat kediaman, malah menyebabkan mereka untuk mengabaikan kesihatan fizikal mereka. Selain itu, penggunaan elektrik yang banyak terutamanya di sektor kesihatan seperti hospital, bilangan pesakit yang menghidap penyakit COVID-19 meningkat saban hari, menyebabkan pihak hospital terpaksa menyediakan lebih banyak peralatan bagi merawat pesakit-pesakit ini, seperti contoh peralatan elektronik, patient monitor. Dengan berlakunya pertambahan penggunaan mesin-mesin ini, maka berlakunya pertambahan penggunaan elektrik di hospital. Dari aspek pendidikan, pembelajaran secara atas talian yang mana memaksa pelajar-pelajar untuk menggunakan komputer ibu mereka untuk hadiri ke kelas bagi menuntut ilmu. Selain itu, mereka juga terpaksa melakukan perbincangan bersama rakan melalui platform atas talian. Hal ini kerana setiap pelajar pastinya akan diberikan tugasan oleh para pengajar, terutamanya tugasan-tugasan yang melibatkan aktiviti berkumpulan yang menyebabkan mereka terpaksa melakukan perbincangan bersama rakan-rakan mereka yang lain secara atas talian bagi menyiapkan dan membahagikan tugas. Seterusnya, saya akan menceritakan tentang objektif kami melakukan kerja kursus ini. Yang pertama, untuk mengkaji punca peningkatan penggunaan elektrik semasa pandemik. Yang kedua, untuk mengetahui kadar peningkatan penggunaan elektrik semasa Perintah Kawalan Pergerakan. Yang ketiga, bagi mengkaji kesan peningkatan penggunaan tenaga elektrik kepada masyarakat. Dan yang terakhir sekali, bagi mencari kaedah untuk mengurangkan kadar penggunaan elektrik seharian. Jadi saya akan menyambung semula perbincangan pada hari ini dengan isu semasa, iaitu kenaikan elektrik semasa pandemik COVID-19. Seperti yang kita tahu, semasa pandemik COVID-19, rakyat Malaysia dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bagi mengelakkan penularan virus
COVID-19. Antara punca-punca kenaikan bil elektrik semasa PKP adalah rakyat sering mempelajari hobi-hobi baharu seperti membakar kek. Proses membakar kek mengambil masa yang panjang. Oleh itu, ramai rakyat Malaysia yang menghabiskan masa PKP mereka dengan membakar kek. Untuk membakar kek, kita menggunakan banyak elektrik semasa memukul adunan serta membakar adunan itu sendiri. Punca yang kedua, ramai rakyat Malaysia yang mula menceburi pekerjaan baharu seperti perniagaan atas talian. Peniaga-peniaga atas talian akan menggunakan Wi-Fi ataupun internet yang banyak demi melariskan perniagaan mereka. Punca yang ketiga adalah pembelajaran dan pekerjaan dari rumah. Hal ini kerana untuk belajar dan bekerja dari rumah, kita akan menggunakan peranti elektronik yang banyak seperti telefon bimbit serta komputer riba. Kita perlu mengecas peranti tersebut. Oleh itu, lebih banyak elektrik yang akan digunakan kerana kita menggunakan peranti elektrik itu lebih daripada 5 jam sehari. Punca yang keempat adalah sepanjang tempoh PKP ini berlangsung, rakyat tidak dibenarkan untuk keluar dari rumah, jadi mereka akan menghabiskan masa di rumah. Kebanyakan rakyat akan menonton televisyen sepanjang hari untuk memanfaatkan masa PKP mereka. Antara bantuan-bantuan pembayaran elektrik yang diberikan oleh Kerajaan Malaysia. Yang pertama, Sarawak Energy Berhad (SEB) telah menyarankan rakyat Sarawak untuk menyemak semula kadar penggunaan elektrik. Hal ini berlaku apabila pada awal musim PKP, kenaikan harga bil elektrik yang melambung tinggi mengejutkan ramai rakyat Sarawak. Jadi, SEB menyarankan supaya mereka mengambil gambar meter penggunaan elektrik di rumah masing-masing dan menghantarnya ke SEB bagi menyemak semula penggunaan elektrik sama ada ianya sejajar dengan pembayaran yang dikenakan. Bantuan kedua adalah bantuan prihatin elektrik yang diberikan oleh kerajaan serta PNB bagi pengguna supaya mengurangkan pembayaran bil elektrik sebanyak RM77 bagi tempoh 3 bulan pertama PKP. Dan bantuan yang terakhir adalah diskaun tambahan BPA sebanyak 10% bagi penggunaan elektrik sebanyak 601 sehingga 900 kWh dari April sehingga Disember 2020. Bagi negara 4 musim pula, penggunaan elektrik sangat bergantung kepada suhu di sekitar. Pada musim panas merupakan masa yang menggunakan tenaga elektrik yang sangat tinggi. Hal ini kerana suhu pada musim panas dapat mencecah lebih 50 darjah Celsius. Jadi bagi mengekalkan suhu normal, mereka akan menggunakan pendingin hawa serta kipas secara berpanjangan. Sebagai contoh, pada 16 Ogos 2020, Death Valley di California telah melaporkan suhu yang sangat tinggi, iaitu mencecah 55 darjah Celsius. Selama ini, bagi mengelakkan rasa panas tersebut, mereka selalu keluar rumah seperti pergi ke pantai bagi mengekalkan suhu mereka. Tetapi pada musim pandemik COVID-19 ini, mereka tidak dibenarkan untuk keluar rumah bagi mengelakkan penularan COVID-19. Jadi mereka cenderung untuk tinggal di rumah. Oleh itu, mereka menggunakan pendingin hawa dan kipas dalam tempoh yang panjang. Selain daripada musim panas, musim luruh dan musim sejuk juga merupakan musim yang menggunakan tenaga elektrik yang banyak. Kerana pada musim sejuk dan musim luruh, suhu negara mereka akan di bawah paras beku. Jadi, untuk menghangatkan badan mereka akan menyalakan alat pemanas. Secara tidak langsung, penggunaan elektrik akan bertambah dari hari ke hari. Bagi industri pula, berlakunya penurunan penggunaan elektrik dalam industri. Penurunan ini
lebih banyak daripada kenaikan penggunaan elektrik di kediaman. Hal ini kerana industri dapat beroperasi pada kapasiti kurang daripada 50% semenjak PKP dilaksanakan pada awal Mac 2020. Tenaga Nasional Berhad TNB menyatakan bahawa penggunaan elektrik bagi sektor industri dan komersial telah menusut sebanyak 25 hingga 50%. Oleh itu, keuntungan syarikat TNB telah merosot daripada 3.88 bilion kepada 2.38 bilion ringgit dalam tempoh 9 bulan yang lalu. Sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Ahmad Haris bin Arifin dari program Bio Perubatan bernombor matrik 150222 dan juga sebahagian daripada kumpulan 27 bagi khusus pelestarian isu cabaran dan prospek. Saya akan membincangkan dan menghuraikan mengenai kesan-kesan peningkatan penggunaan tenaga elektrik semasa pandemik COVID-19. Sebelum saya pergi dengan lebih lanjut, tahukah anda bahawa 1.6 juta nyawa penduduk global telah terkorban berikutan pandemik COVID-19? Jika tiada langkah-langkah yang berkesan yang diambil, barangkali ia akan menjadi lebih teruk seperti wabak Spanish flu yang bermula pada 1918 dan meranggut nyawa sebanyak 100 juta nyawa daripada kes keseluruhan 500 juta. Peningkatan penggunaan tenaga elektrik telah memberi kesan terhadap aspek-aspek berikut, iaitu ekonomi, sosial, kesihatan dan juga pendidikan. Pertama, mari kita kaji kesan-kesan dari aspek sosial terlebih dahulu. Kesan dari aspek sosial yang pertama ialah berlaku perubahan gaya hidup, iaitu meningkatkan tempoh kebergantungan terhadap gadget-gadget elektronik dan perkakas-perkakas elektrik yang di luar kebiasaan. Misalnya kekerapan pengecasan telefon pintar dan juga kekerapan penggunaan pendingin hawa dan kipas yang secara berterusan. Selain itu, peningkatan penggunaan tenaga elektrik juga memberi kesempatan masa bersama keluarga. Segelintir masyarakat Malaysia dilanda hobi-hobi baru seperti membuat kopi dalgona dan juga hobi memasak. Akhir sekali, kesan dari aspek sosial ialah tiada lagi perjumpaan rakan seperjuangan dan rakan sekerja. Hal ini digantikan dengan penggunaan platform atas talian untuk berkomunikasi dari jarak jauh. Seterusnya, mari kita kaji kesan dari aspek ekonomi pula. Kesan pertama dari aspek ekonomi ialah ekonomi atas talian menaut keuntungan berkali ganda. Misalnya, aplikasi Shopee dan Lazada. Baru-baru ini, Shopee melaporkan bahawa seorang penggunanya membuat pesanan sebanyak 180 pesanan yang berjumlah RM70,000. Hal ini menunjukkan bahawa ekonomi atas talian memainkan peranan penting terhadap peningkatan penggunaan tenaga elektrik sekaligus meningkatkan ekonomi atas talian tersebut juga. Seterusnya, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB membolehkan pembukaan semula industri dan premis perniagaan dengan syarat mematuhi prosedur operasi standard. Sebagai contoh, industri perkilangan dan restoran yang menggunakan tenaga elektrik di kawasan mereka. Peningkatan penggunaan tenaga elektrik juga memberi kesan terhadap sektor kesihatan. Dari aspek kesihatan, kita boleh lihat melalui Tenaga Nasional Berhad TNB memperkukuh sistem bekalan elektrik di hospital bagi menangani wabak COVID-19. Misalnya di Hospital Sungai Buloh dan Hospital Kuala Lumpur. Hal ini secara tidak langsung memberi kesan terhadap peningkatan penggunaan tenaga elektrik di pusat perubatan. Akhir sekali, peningkatan penggunaan tenaga elektrik memberi kesan terhadap sektor pendidikan. Dari aspek pendidikan, berlaku proses pembelajaran atas talian berikutan penggunaan gadget elektronik seperti komputer yang memerlukan sumber tenaga elektrik yang tinggi bagi meneruskan proses pembelajaran. Selain itu, peningkatan tenaga elektrik juga memberi kesan terhadap sektor penyelidikan seperti mereka yang terlibat dalam peringkat pengajian, sarjana dan doktor falsafah yang hendak meneruskan proses kajian mereka dan juga dalam usaha pencarian vaksin COVID-19. Oleh itu, sekian sahaja daripada saya, Ahmad Haris bin Arifin. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan meneruskan pembentangan kumpulan kami dengan menyentuh isu perbincangan. Pertama sekali, saya akan membentangkan mengenai persembahan data yang telah kami kumpul melalui aplikasi Google Form berkenaan dengan tajuk peningkatan penggunaan tenaga elektrik semasa berlakunya PKP di Malaysia telah kami sebarkan melalui aplikasi WhatsApp dan sepanjang tempoh yang telah kami sediakan, kami telah menerima sebanyak 122 respon daripada rakyat di seluruh Malaysia. Pada raja kedua, iaitu salah satu komponen daripada borang kaji selidik kami bertanyakan pendapat mereka mengenai adakah berlakunya
peningkatan yang ketara pada jumlah penggunaan tenaga elektrik semasa pandemik COVID-19 berlangsung. Dan jika anda dapat lihat pada rajah kedua, seramai 111 responden bersetuju dengan keadaan tersebut dan 17 orang responden tidak bersetuju. Seterusnya, pada rajah ketiga adalah kita dapat melihat anggaran peningkatan kos bayaran bil elektrik selepas berlakunya Perintah Kawalan Pergerakan. Kita dapat lihat bahawa 25 responden menyatakan bahawa anggaran peningkatan bil elektrik mereka adalah di antara RM1 hingga RM50, manakala 40 responden menyatakan bahawa peningkatan kos bil elektrik mereka adalah di antara RM51 sehingga RM100. Peningkatan sebanyak RM101 hingga RM150 telah dihadapi oleh 20 orang responden, dan peningkatan yang agak tinggi iaitu antara RM151 hingga RM200 telah dihadapi oleh 9 orang responden, dan seterusnya 24 orang responden menyatakan bahawa peningkatan bil elektrik mereka adalah lebih daripada RM200 selepas berlakunya Perintah Kawalan Pergerakan di Malaysia. Seterusnya, Rajah 4 menunjukkan bahawa sama ada responden bersetuju atau tidak bersetuju bahawa peningkatan penggunaan tenaga elektrik adalah disebabkan oleh perintah berkurung yang dikeluarkan oleh kerajaan. Majoriti daripada responden iaitu sebanyak 85.2% telah bersetuju dengan kenyataan di atas, manakala seramai 18 orang responden tidak bersetuju dengan kenyataan tersebut. Seterusnya, saya akan membentangkan faktor perubahan terhadap kadar penggunaan tenaga elektrik semasa PKP. Sebagaimana yang kita tahu, Perintah Kawalan Pergerakan telah menghadkan pergerakan masyarakat dan memaksa dan mewajibkan rakyat untuk berada sepenuhnya di rumah masing-masing. Hal ini akan menyebabkan penggunaan alatan elektronik akan meningkat dalam jangka masa yang lebih panjang. Seterusnya, pembelajaran dan pekerjaan sepenuhnya secara atas talian yang bergantung kepada gadget-gadget dan teknologi moden yang memerlukan tenaga elektrik untuk beroperasi akan meningkatkan permintaan penggunaan elektrik terutamanya di sektor-sektor kediaman. Sebagaimana yang kita tahu, permintaan terhadap tenaga elektrik di sektor kediaman kian meningkat, namun permintaan elektrik di sektor-sektor perniagaan dan sektor-sektor pelancongan menurun. Hal ini disebabkan Perintah Kawalan Pergerakan terutamanya pada 18 Mac 2020, kerajaan telah mengarahkan semua permis perniagaan dan pelancongan untuk ditutup. Penutupan premis-premis tersebut telah menyebabkan penurunan penggunaan elektrik dalam jangka masa yang agak lama. Seterusnya, apabila berlakunya Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat ataupun PKPB yang membenarkan semula premis-premis perniagaan untuk dibuka, namun rakyat Malaysia masih berwaspada atau masih takut untuk keluar melakukan urusan jual beli di kawasan terbuka. Hal ini akan menyebabkan kurangnya permintaan terhadap sektor-sektor tersebut, sejurus menyebabkan penggunaan tenaga elektrik akan menjadi semakin menurun. Seterusnya, saya akan membentangkan langkah untuk mengatasi peningkatan penggunaan tenaga elektrik. Pertama sekali, rakyat Malaysia haruslah meminimumkan penggunaan alatan elektrik. Sebagai contoh, jika mereka berada di kawasan yang telah mempunyai pendingin hawa, jadi ia adalah rasional untuk tidak menggunakan kipas angin supaya dapat menjimatkan penggunaan elektrik. Seterusnya, sentiasa menutup suis lepas digunakan. Sebagai contoh, rakyat seharusnya menutup suis kipas, suis lampu atau suis pendingin hawa apabila tidak digunakan oleh mana-mana individu. Seterusnya adalah dengan cara menggunakan perkakas elektrik yang bersesuaian dengan keadaan di kawasan kediaman masing-masing. Seterusnya adalah untuk menghadkan penggunaan alatan elektronik seperti televisyen dan komputer. Hal ini boleh dipraktikkan dengan ibu bapa menghadkan penggunaan alatan elektronik yang bergantung sepenuhnya terhadap tenaga elektrik seperti televisyen dan komputer dengan cara menghadkan penggunaan selama hanya 5 jam sehari. Langkah seterusnya yang dapat dilakukan oleh rakyat adalah dengan cara menggunakan peralatan elektronik dengan betul berdasarkan panduan dan manual yang telah ditetapkan. Langkah seterusnya adalah dengan cara mengadakan aktiviti cergas untuk mengisi masa lapang yang terluang, terutama sekali pada tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Antara aktiviti cergas yang dapat dilakukan adalah memasak atau bersenam atau membaca buku yang tidak bergantung kepada teknologi dan tenaga elektrik. Sebagaimana yang kita tahu, anak muda kini mereka sangat bergantung kepada penggunaan elektronik untuk mengisi masa lapang mereka. Maka jika perkara tersebut dapat digantikan dengan aktiviti-aktiviti cergas,
sudah tentu penggunaan tenaga elektrik juga akan menjadi lebih rendah. Jadi itu adalah langkah-langkah yang dicadangkan oleh kumpulan kami bagi mengatasi masalah peningkatan penggunaan tenaga elektrik semasa berlakunya tempoh PKP. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Penggunaan elektrik secara keseluruhan menunjukkan peningkatan sama ada ketara ataupun tidak ketara sejak berlakunya pandemik COVID-19 ini. Hal ini kerana kebanyakan pekerjaan, pembelajaran, urusan perniagaan dan lain-lain dilakukan di kediaman masing-masing menggunakan peralatan elektronik. Sekian daripada kami.